Kejar kita. Ambil. Sabar je. Sabar, ni ada orang nak salin. Ada nak salin. Seribu satu cerita duka dipaparkan. Tiada apa yang dapat mengubat rindu kepada insan yang telah pergi buat selama-lamanya. Meskipun perit, namun hakikat itu harus ditelan oleh mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat bencana banjir yang tidak terduga ini. Hari demi hari, semakin banyak jasad tidak bernyawa ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di seluruh negara. Lebih menyayat hati, ada antara mangsa yang ditemui kaku tidak bergerak di rumah mereka sendiri. Setakat semalam, 37 angka korban telah direkodkan, manakala 10 lagi individu masih dilaporkan hilang. Secara keseluruhan, hampir 60,000 mangsa banjir turut dicatatkan di 7 buah negeri yang kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Baik, itu sedikit rangkuman yang kami bawakan bila berkenaan dengan bencana banjir ini kan. Bayangkan kalau kita tinggal seorang-seorang dekat rumah. Saya tak tahulah bagaimana bila dengan air naik dengan cepat, dengan bateri tak ada, bateri handphone tak ada, nak hubungi pun susah dan sebagainya. Bagaimana keadaan itu kalau terjadi pada kita? Dan ini yang kita nak kongsikan sebenarnya pengalaman salah seorang pada mangsa banjir pada terputus hari hubungan tahun 2021 ni kan masih berlaku perkara situ dengan bencana ni. Jadi kita nak perkenalkan dua tamu yang kami bawakan. Kisahnya ini berkaitan dengan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang datang turun ke ibu kota nak tengok sendiri anak depan mata ni. Selamat ke tak kan? Tak puas walaupun kata dah selamat, terputus hubungan 3 hari. Jadi kita nak perkenalkan, terima kasih kerana sudi datang Puan Noriza Ismail, ibu kepada Muhammad Syahir Saidi yang terperangkap di Taman Seri Muda di Shah Alam ya. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita dapat sedikit maklumat di mana bila Syahir duduk rumah memang seorang tak ada housemate dan sebagainya. Jadi bila rentetan daripada banjir itu jadi 17 tu hujan lebat tak berhenti, 18 maknanya air betul-betul naik sampai ke tahap maksimum pada tarikh bila? Pada hari apa? Hari Ahad, 19 hari bulan. Masa tu saya duduk dekat atas. Saya boleh tengok orang naik, dia cari macam gabus, dia buat rakit. Nak cari bekalan makanan. Sebab saya dah prepare dah bekalan untuk 3 hari. Dah prepare? Dah prepare dah 3 hari. Dah bawa naik atas siap-siap? Dah bawa. Sebab kat Taman Seri Muda tu memang ada banjir. Biasanya akan naik banjir parah-parah lutut saja. Sampai hari kerja dah tu, saya dah prepare 3 hari makanan. Macam biasalah, Maggi, roti, biskut. Saya dah prepare. Sebab hari Jumaat tu, hujan lebat tak berhenti daripada pagi sampai ke malam. Sambung pula pagi. Sabtu ya. Sabtu tu start naik. Sabtu start naik saya ada last contact mak saya petang Sabtu. Sedap video call lagi. Okey. Sampai air taras pinggang. Okey, malam tu naik, hari Sabtu dah cecah kepala. Sabtu dah cecah kepala. Ahad. Okey. Dah cecah, dah hapus kepala lah. Dah tak ada apa, dah memang tak ada keluar dah. Tingkat 1 memang habis terus lah. Habis. Dan awak naik ke tingkat 2 dari hari Ahad tu. Hari Ahad tu saya duduk dalam tu lah. Akhirnya bermalam, hari Sabtu petang dah tak ada elektrik. Wow. Sabtu petang dah tak ada elektrik. So daripada situ kami bermalam dengan cahaya lilin. Itu. Puan, Syahir ni anak keberapa? Syahir ni anak sulung. Anak sulung. Pertama. Jadi Daripada 3 adik-beradik, semua lelaki lah. Semua lelaki. Jadi ni yang jauh dulu sebab Puan di Terengganu kan? Di Terengganu. Okey, selepas terputus hubungan tu, maksudnya macam mana dapatkan informasi sampai nak datang ke sini ni? Kenapa kalau boleh Puan ceritakan? Selepas dia buat video call, malam tu cuba telefon tak dapat. Petang tu dah cuba tapi tak dapat. Lepas tu tunggu lagi hari Ahad tu. Lepas tu telefon tak dapat. Lepas tak dapat, hati dah risau dah sebab if begitu selalu beritahu air tu semakin naik dah nampak bumbung semua. Lepas tu
bincang dengan suami macam mana ni anak kita ni. Lepas tu mak dah mula telefon nangis-nangis sebab dia rapat dengan Tok Wan dia. Dia ni memang rapat dengan Tok Wan dia. Mak pun nangis-nangis macam mana dapat telefon Syahir, kata tak dapat. Dia kata dok kan nak duduk diam macam ni je, dia kata kita kena usaha. Lepas tu tunggu hari hari Ahad lah. Hari Ahad, hari Senin tu dah mula minta pertolongan adik yang duduk sini, kontak ataupun cari. Lepas tu abang, ipar kat sini, kawan-kawan yang duduk area ni KL, tak dapat. Kita bagi alamat apa semua tak dapat. Tak dapat cari. Dah mula dah ni, saya rasa lepas tu last kali teringat Fitri. Tanya Fitri, ada tak nombor alamat Syahir? Fitri kata ada. Bagusnya Fitri ni kita WhatsApp dia jawab. Tak apa Kak, kita cuba, dia kata kita cuba. Kata ni risau sangat ni saya ni. Lepas tu petang tu kita pergi surau, kita minta imam tolong sembahyang hajat. Lepas tu maghrib tu kita pergi masjid, kita minta orang kampung sembahyang hajat untuk dia jugalah sebab adakah itu kekuatan puan untuk tak apa kita redah je walaupun kita tahu perjalanan daripada Kuala Terengganu ke sini pun mencabar kan dengan keadaan hujan dan sebagainya. Masa tu dah buntu dah. Lepas tu beritahu, bincang dengan anak-anak sebab dah mak pun marah takkan nak duduk kat Terengganu lagi macam ni, anak tak tahu. Lepas tu kita kata okey, subuh esok kita akan bertolak sebab malam saya tak boleh nak tolak. Dah nekat dah sebab malam tak boleh sebab kita tak tahu jalan Negeri Sembilan tu macam mana, Keratung, Bahau tak tahu. Ya, situ pun terkesannya. Terkesan. Okey, malam tu kita dah siap, dah prepare dah semua pakaian apa nak jadi pun memang saya akan lalui. Sebab hati seorang ibu ni, walaupun kita tahu dia boleh buat diri, tapi hati kita ni sentiasa risau. Mesti nak tengok depan mata nak juga. Tengok, nak tahu macam mana. Macam mana nak kata, sentiasa aibat. Lepas tu saya rasa, ya Allah, masa itulah kekuatan saya, ya Allah. Seandainya anak saya ni selamat, ketemukanlah saya dengan anak saya. Saya masa tu kita dah down dah. Kita tak tahu nak buat apa dah. Syahir, kalau boleh dikongsikan detik, sebab katanya sempat juga untuk hubungi, beritahu perkembangan kan, di sebalik tanpa sebarang bekalan elektrik dan sebagainya. Macam mana tu dapat buka telefon yang lain ni, bukan telefon yang dah tenggelam ni? Okey, ni telefon baru repair. So saya ada lagi telefon satu yang standby. Untuk telefon lama lah, kita dah tak pakai telefon tu, kita simpan. Sebab tak boleh buat apa. So kita simpan lah. Time hari jadi tu, kita tak bawa telefon tu, kita tinggal. Tinggal kat atas, memang letak kat atas. Tak letak kat bawah, letak kat atas. Power bank lama pun kita letak kat atas, kita tak guna. So kita pun prepare, dah tak ingat dah yang power bank tu. Cuma ingatnya telefon ni. Lepas tu power bank yang kita pakai. Sampai 1 petang tu dah tak ada current. Malam, dah tak ada kontak. Hari Ahad tu pun dah tak boleh kontak. Tak boleh jadi ni. Kena cari something ni. Sebab saya hari-hari saya kata, memang saya call ibu saya. Dalam 3 kali satu hari lah dia call saya. Saya akan call. Tanya. 3 kali tu wajib dia call. Tanya saya macam mana. Dia anak yang kata orang paling rapat dengan saya. Syahir, masa tu apa yang terlintas dalam keadaan yang huru-hara sedemikian? Okay, saya fikir kereta motor dah habis, tak apalah. Itu tak apa. Nombor 2, nak call ibu. Tapi tak ada sumber. Maksudnya bateri habis. Lain tak ada. Yang ketiga, untuk teruskan hidup, kita kena cari makan. So saya fikir bekalan saya untuk 3 hari tu, saya catur makan. Pagi saya akan makan biskut atau roti. Tengah hari makan berat sikit, Maggi. Malam tu kita akan tengoklah biskut atau roti. Itu je. Memang saya dah set dah untuk bekalan 3 hari. So hari ketiga tu, kita macam mana pun kena cari makan. Macam mana pun kena cari makan sebab kita nak terus hidup. Itu je lah saya kata. Power bank Syahir tu yang awak jumpa tu di mana? Di dalam rumah, tapi sebab kita dah simpan barang tu. Sebab barang tu barang lama, kita assume dah tak nak guna lah. Dalam bilik, dalam kotak kita simpan. So masuk, cubalah, itu memang dia cerita dia, telefon tu sebab lama tak guna, dia mati juga. So dia mati. Telefon tu pun telefon lama juga? iPhone 5. Okey. Lama jugalah. Dah kembung lah bateri tu. Masuk, tengok power bank sebab biasanya kalau kita cas telefon, bila bateri masuk, power bank akan berkelip-kelip. Masuk,
tengok power bank tu berkelip. Aku kata alhamdulillah lah walaupun telefon tak hidup lagi. Sebab dia cas telefon ni dia tunggu sekejap baru dia hidup. Ya. Bila dia hidup, saya rasa syukur sangat. Walaupun dia tak fully ni, dia baru terbit gambar Apple tu kan. Saya rasa syukurnya. Sebab dah dapat. Okey, Puan, sebaik saja Syahir hubungi. Apa perkara pertama yang diungkapkan? Bagaimana sebenarnya rasa kasih ibu, kelegaan tu, Puan? Macam mana? Lepas solat subuh, solat hajat dengan solat hajat dengan suami, bunyi telefon tu saya tak akal lah. Biasa mak ya, sebab saya tahu mak akan marah saya. Jadi saya pun tak nak akal jugalah. Bila saya tengok nama Syahir, saya terus menjerit. Saya terus menangis. Ya Allah, anak aku telefon. Lepas tu beritahu suami. Suami saya terduduk. Ya, anak kita telefon sebab dalam fikiran tu dia ingat mati dah anakku sebab setiap hari banyak keluar daripada masih muda. Ya, anak kita ke tu? Anak saya ke tu? Lepas tu bila saya mak abang selamat ada makanan, tu je dia bagi tahu. Tak boleh cakap banyak mak sebab bateri tak ada. Sini telefon lama ni. Okey, abang selamat. Tu je. Lepas tu terputus hubungan. Dan kami percaya itulah antara kata-kata yang menguatkan semangat Puan, suami dan Syahir pun rasanya dapat dengar suara ibu tu dah. Kekuatan tu dah ada situ. Sedikit je, kita mungkin tak banyak masa yang ada. Selepas jumpa kelegaan depan mata ni macam mana, Puan? Rasa macam gembira dalam tangisan. Maknanya di saat kita tak mampu, kita berdoa pada Allah. Itu je. Bila dapat jumpa dia, peluk dia, anak depan mata, rasa macam lega segala-gala. Tapi gembira tu dalam tangisan lah. Tak mampu nak ucap dengan kata-kata. Itu je lah. Syahir sendiri bagaimana? Mungkin ini adalah satu kuasa Allah SWT yang menemukan kalian berdua setelah melalui satu ujian yang cukup besar. Saya rasa nak berterima kasih kepada abang-abang yang bantu. Sebab ada orang yang bantunya. Yang dah helak, yang debuk, semua dia orang. Kita dah tak ada siapa-siapa. Dah macam adik-beradik Cina, India, Melayu, semua sama. Kita tak ada apa-apa. Cuma ada dia orang saja yang tolong. Dia orang tak kisah. Tak nak bagaimana. Jom ikut nak keluar. Jom ikut. Dah tak ada apa-apa. Walaupun itu India ke China, kita sama. Yang penting bantuan itu ya. Betul. Ya, Syahir. NGO memang saya respect. Siapa-siapa saja yang masuk dalam tu. Dia tinggal anak bini dia kat belakang. Dia pergi masuk dalam bahaya. Nakal dia tak tahu dalam tu gelap. Tak ada apa-apa. Itulah saya nak bagi tahunya. Terima kasih sangat-sangat kepada NGO yang tolong. Syahir, Puan Nuriza, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Kata-kata kalian ini adalah mungkin memberi juga inspirasi dan juga semangat melihat bagaimana orang Malaysia ni memberi satu bantuan yang sangat-sangat diperlukan kepada mereka yang memerlukan ini pada waktu yang kritikal. Tapi seperti mana Syahir cakap kan, kuasa Allah sebenarnya. Kuasa Allah yang menemukan kalian dengan orang-orang ini dan kuasa Allah juga akhirnya menemukan Syahir bersama dengan doa berkat dan doa berkat seorang ibu juga kan keluarga tu. Syahir, terima kasih banyak Puan. Hati-hati nanti dalam perjalanan pulang. InsyaAllah. Saya percaya luangkan masa bersama-sama juga. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit pengajaran dan juga rasa kita lah bersama-sama. Okey.